Jambatan adalah penghubung di antara tanah besar ke sebuah pulau, penghubung dari tanah seberang ke tanah seberang, dan dia mempermudahkan pengangkutan untuk sungai-sungai kecil ataupun sungai-sungai besar. Tetapi setiap jambatan pasti ada penunggunya. Terima kasih untuk yang masih support channel saya. Okey, untuk yang sudi menyokong tu sila klik butang like, dan kalau nak cerita yang banyak lagi cerita seram daripada saya, boleh klik butang subscribe. Terima kasih. Semoga korang semua dimurahkan rezeki. Jom dengarkanlah. Beberapa tahun yang lalu, aku bekerja di sebuah pekan yang berjarak kira-kira lebih kurang 10 kilometer lah dari rumah aku. Jadi aku akan berulang alik setiap hari ke tempat kerja daripada rumah. Dan biasanya kita orang ni kerja shift, adakah shift pagi dan shift malam. So kalau time-time shift malam tu memang seram tu ada lebih sikit, sebab sebelum sampai ke rumah aku tu dalam jarak 5 km tu memang agak sunyi lah, memang susah nak tengok rumah. Adalah, tapi macam rumah yang tak berpenghuni, macam gelap, macam sunyi. Dan lampu jalan yang terakhir adalah pada kilometer yang keempat. Dan untuk 5 kilometer ke depan tu memang perjalanan yang agak gelap gulita bila aku bertugas pada shift malam. Kisah ini diceritakan semula oleh Wani kepada aku, bukan nama sebenar dan nama dan tempat ni telah diubah untuk menjaga privasi masing-masing. Okey, jom kita tengok apa yang Wani alami. Sepanjang perjalanan di pekan, aku akan melalui sebuah sekolah menengah, beberapa perkampungan, dan perkampungan terakhir adalah sebelum sebuah jambatan. Selepas jambatan tu memang sunyi lah, sehinggalah sampai ke rumah aku. Dan di kampung itu adalah lampu jalan yang terakhir. Untuk yang seterusnya tu adalah lampu jalan, tapi sangatlah jauh jarak dia di antara satu sama lain, macam sama-sama. Selebihnya gelap gelita dan cuma mengharapkan lampu motor lah. Sepengangkutan aku masa tu pun cuma motor je. Sebenarnya aku dan sepupu aku ni kerja di tempat yang sama, jadi setiap malam kami berdua ni akan baliklah naik motor aku ataupun naik motor sepupu aku tu. Tapi untuk minggu depan tu sepupu aku tu pula ditugaskan shift pagi dan shift malam aku sorang-sorang. Aduh, ini yang buat aku macam, yelah, bukanlah aku ni penakut, tapi bila kita balik malam-malam sorang-sorang kan, korang faham lah macam mana perasaan tu. Aku rasa korang pun pernah mengalami perasaan yang sebegitu. Pada malam tersebut aku bekerja shift malam dan kami balik agak lewat jugalah, dalam 9.30. Ini pun kira-kira sampai dekat rumah mungkin dalam 10.30, sebab aku ni ada masalah sikit tau. Aku ni ada
masalah rabun jauh. Bila malam ni memang semua nampak macam tak berapa nak jelas, jadi aku tak dapat lah nak ride motor aku tu laju sangat. So di sinilah bermula segala benda, kisah seram aku tu. So korang dengarkanlah. Sangkaan aku jauh meleset pada malam tu. Kita orang balik 10:30 malam, sebab siapa yang nak advance tu boleh jumpa bos. Jadi yelah, aku pun advance jugalah, memandangkan dah tengah-tengah bulan kan, faham je lah. Poket pun dah kering. Bila selesai semua tu, alamak, aku tengok jam dah dekat pukul 11. Matilah nak kalau sampai rumah pukul 12. Aku ni yelah, memang bukan penakut, tapi seram tu ada. Alah, tak apalah, aku pasrah je. Harap-harap perjalanan aku ni lancar lah, tak ada apa yang pelik-pelik berlaku. Semoga Tuhan melindungi aku, amin. Tiba-tiba hujan renyai-renyai pula. Alamak, ni yang buat aku, yalah, apapun aku kena redah juga. Aku kena sampai rumah juga malam ni sebelum pukul 12. Dalam hujan renyai-renyai itu, aku pun melintasi sekolah menengah macam yang aku cerita tadi tu, dan melalui beberapa jalan kampung, dan selekoh terakhir adalah sebelum jambatan tu. Tetapi dari kejauhan aku tengok macam ada seseorang yang berdiri tidak jauh dari jambatan tu. Dia mengenakan pakaian putih. Kalau ikutkan rupa dia macam seorang perempuan, berbaju putih, berambut panjang, dan tengah berdiri dalam hujan yang renyai-renyai itu. Aku tim positif je lah. Mungkin dia tengah tunggu Grab ke Maxim ke, kan? Walaupun dalam hatiku sebenarnya berkata, korang lah tahu apa yang aku tengah fikirkan. Semakin hampir dengan jambatan, degupan jantung aku terasa macam terhenti. Tapi aku kuatkan juga semangat. Aku tengok makhluk tu masih berdiri dekat situ dan berdiri tegak. Aku tak berani nak toleh dekat dia, tapi dia tak adalah tak mengganggu lah. Dia cuma berdiri je dekat situ. Tapi degupan jantung aku memang rasa macam terhenti beberapa saat. Korang faham kan bila korang mengalami ketakutan? Aku tak tahulah, rasa macam kejang je semua otot aku. Tapi aku kuatkan semangat untuk lalu depan makhluk tersebut. Dan akhirnya aku pun dengan perasaan yang tak keruan, aku pun tekan pedal minyak dan terus melaju dengan kencang daripada jambatan tersebut. Dan aku tak akan menoleh ke belakang dah. Keesokan harinya tu, aku pun mengalami demam. Aku tak tahulah, mungkin demam terkena hujan ataupun demam nampak penunggu jambatan tu. Tapi aku tak pernah ceritakan ni dekat siapa-siapa, sebab aku tak nak dia ganggu aku. Agak teruklah aku pun ambil cuti dalam 2-3 hari sehinggalah demam aku baik. Sekian.